Assalamualaikum guys, selamat datang ke Sabah Rhino TV. So, rumours diteruskan lagi, transfer rumours pemain yang dikaitkan untuk berada dengan skuad Sabah FC bagi tahun 2023 diteruskan lagi. Inilah target pemain domestik. Patri adalah target untuk pemain domestik yang terakhir lah untuk video ini. Pasal setakat ini tidak ada mana-mana nama lagi dikaitkan untuk akan bersama Sabah FC. So jom kita mulakan dua individu yang dikaitkan bakal untuk bersama kita dan akan mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan oleh seorang pemain yang so far kalau kita tengok dia punya status tidak akan disambung kontrak bersama Sabah FC. So pemain pertama adalah Ardinesh guys. So ini berumur 24 tahun, satu prospek yang cukup bagus, memiliki ketinggian yang cukup tinggi juga, beroperasi boleh beroperasi di bahagian defense dan juga midfield di sebelah kiri. So ini adalah yang aku mention di awal video tadi. Dia adalah boleh dikatakan untuk mengganti kekosongan yang telah ditinggalkan oleh Alto Linus, yang setakat ni tidak ada kabar berita lagi sama ada beliau akan disambung kontrak untuk bersama Sabah FC ataupun tidak. Dan ada juga rumus mengatakan ada beberapa klub sudah mengoffer kontrak untuk mengikat Alto Linus berada di klub mereka. Tapi again, untuk Ardinesh dan juga Alto Linus ni belum ada update terbaru lagi bagi kedua-dua individu ni dah. Anyway, untuk Ardinesh ni guys, kalau kita tengok bagi tahun 2000, dia sekarang ni bersama Selangor FC tapi tidak mempunyai sebarang kontrak. Sepanjang bersama Selangor, dia juga pernah bersama Seripang lah, tapi waktu sepanjang bersama Selangor dari tahun 2020 hingga 2022 hanya turun sebanyak 12 perlawanan sahaja. So macam kalau aku tengok pun macam aku tidak nampak kelibat beliau bersama Selangor di sepanjang aksi Liga Super tahun 2022 ni, tu season lepas lah. Dan kalau kita tengok info daripada transfermarkt.com juga, tidak tercatat sebarang appearance untuk beliau. Starting 11 percentage pun tidak ada tercatat juga. Cuma beliau masih bersama klub Selangor, dan kalau kita tengok dia punya expiry contract ni adalah memang expired sudah pada tahun 2022 November lepas. Seperti mana aku cakap, beliau boleh beraksi selaku left midfield ataupun left back, tapi beliau lebih dominan untuk beraksi di bahagian left back lah. So kalau kita tengok sini, kerana dia mampu untuk beraksi untuk bahagian left midfield, so dia berkemampuan untuk menjadi again mengganti Alto Linus untuk mengemudi di bahagian wing back untuk bahagian Sabah FC, di mana ini adalah satu gameplay yang sering kita nampak telah dilakukan oleh OKS, di mana kalau bukan Nazirul Naim kalau kena silap di sebelah tu, Alto Linus juga mengemudi di bahagian tersebut, banyak menggunakan wingback untuk membantu serangan bahagian Sabah FC. Walau macam mana pun, status beliau ni amat diragui kerana aku telah membuat search. Sekali lagi, sebelum aku buat persediaan video ni, aku akan membuat search lebih dulu, memastikan aku tidak ketinggalan sebarang update untuk transfer rumours bagi Sabah FC. Especially, dia ni adalah merupakan hot target untuk beberapa klub juga. Tapi untuk mengesahkan status dia untuk bersama Sabah FC, tidak tercatat di mana-mana sosial media ataupun artikel yang aku search lah. Tapi kamu akan tahu klub mana yang cuba untuk memancing beliau juga di penghujung video ni. Seterusnya guys, Nur Syahrul Idlan Talaha, atau lebih sinonim dikenali sebagai Matio. Ini nama ni memang aku rasa kalau anda peminat Liga Tempatan, anda memang akan familiar lah dengan Matio ni. Dan beliau sekarang juga dikaitkan untuk bakal berada dengan Sabah FC bagi persediaan tahun 2023. Ini kontroversi sikit lah. So aku ada cek di Sabah fan page punya Facebook page di Facebook lah. So banyak yang kurang bersetuju dengan mengambil beliau berada dengan kita bagi tahun 2023 persediaan musim akan datang. Lebih dikatakan kerana prestasi beliau kurang baik dan juga again umur beliau lah. Tapi itu akan aku ceritakan juga di penghujung video ni. So anyway, sekali lagi, beliau berumur 36 tahun, memiliki ketinggian yang cukup bagus juga sebagai seorang striker tu 5 kaki 8 inci. Selain daripada center forward, beliau juga boleh bermain selaku winger di bahagian kiri kalau aku nak silap, aku double check lagi.
di bahagian kanan. Oh, salah aku tulisan di bahagian kanan. So, pembetulan silap bukan kiri tapi bahagian kanan. Sekarang status beliau bersama dengan Melaka United. Kita tahu apa terjadi dengan Melaka United sekarang. So, membuatkan beliau tidak mempunyai sebarang kontrak dengan mana klub juga. So, untuk Nuridan Talaha ni, beliau ni lebih kepada nomad lah. So, banyak perpindahan yang telah dilakukan daripada satu klub ke satu klub. Aksi terbaik beliau adalah tahun 2010 sehingga tahun 2012 waktu bersama Kelantan, telah membuat sebanyak 69 appearance dan menjaringkan sebanyak 36 gol. Pernah juga bersama JDT, dan pada tahun 2020 pernah beraksi di luar liga tempatan kita, iaitu di Liga Thailand bersama PG Patum United, tapi itu pun hanya membuat sebanyak 6 appearance saja. So, klub terakhir beliau sekarang adalah pun musim lepas, iaitu sewaktu bersama Melaka United, hanya membuat 11 appearance dan tidak menjaringkan sebarang gol. Dan beliau mempunyai pengalaman beraksi di luar Liga Malaysia dan juga pernah mewakili klub pernah mewakili Harimau Melaya, iaitu Harimau Melaya Under 21, Under 23 dan juga Harimau Melaya sendirilah. So, 12 appearance bersama Melaka United, starting 11 sebanyak 23% saja, bukan first choice untuk Melaka. Goal participant sebanyak 5%, hanya menghasilkan 1 assist saja di sepanjang 12 perlawanan yang telah beliau lakukan. Aku nak tahu, aku ada macam berbelah bagi untuk Matteo ni. Ada kebaikan dia juga, ada keburukan juga. So, itu kita akan bincang sewaktu aku share dengan kamu note untuk mengenai kedua-dua player ni. So, ini adalah maklumat terkini daripada Wikipedia, guys. So, dibandingkan dengan Matteo dan juga Ardinesh ni, Matteo sekarang telah ditekan dalam data itu adalah current team beliau adalah Sabah dan bakal untuk bersama Sabah bagi tahun 2023. Tapi again, even Sabah sendiri pun belum mengeluarkan sebarang confirmation lagi untuk mengatakan kontrak telah design dan beliau telah bersama kita. So, itu kita kena tunggu dan lihat. Dan untuk Ardinesh pula, seperti mana aku katakan di awal video tadi, ini pun sepanjang aku follow beliau tidak tercatat yang beliau akan current team beliau Sabah FC ataupun tertulis pada tahun 2023 akan bersama Sabah FC. Sepanjang pencarian aku, sepanjang aku follow Ardinesh ni, tetap maintain sana untuk current team beliau akan bersama Negeri Sembilan, dan juga di bawah sekali itu pun 2023 tu tertulis juga Negeri Sembilan. So, ada beberapa klub lain juga yang meminati untuk mendapatkan khidmat beliau ni, termasuk of course Sabah FC sendiri. Tapi again, tidak ada sebarang confirmation dari mana-mana social media yang mengaitkan beliau akan bersama Sabah FC bagi tahun 2023. Okay guys, di bahagian nota penting sudah, sini aku akan share pendapat aku mengenai kedua-dua player ni. So again, kita pergi go through 4 ni dulu. Dengan sekiranya kita dapat mengikat kontrak untuk kedua player ni, of course dia akan menggantikan position yang ditinggalkan oleh Alto Linus. Dan untuk kedua player ni juga dia akan menambahkan squad depth untuk pasukan kita, especially untuk Matteo. Yang mana kita tahu sekarang untuk bahagian forward sejak yang ada kita sekarang adalah Darren Lock dan juga Amri Yahya. So, kita ada 2 player yang bakal menguatkan jentera serangan kita. So, kita macam sekiranya kita perlu untuk menguatkan lagi squad depth, rotation yang baik dan mengekalkan stamina fizikal pemain-pemain kita, perlunya ada 3 lagi pemain at least untuk berada di bahagian forward. So, aku nampak di sini kegunaan Matteo. So, Matteo akan menambahkan lagi depth squad untuk bahagian forward kita, dan sekiranya ada perlawanan seperti Piala FA ataupun menentang tim yang mungkin berada di bottom league bagi tahun 2023 lagi, kemungkinan Matteo akan digunakan untuk mengetuai jentera serangan kita bagi merehatkan especially Darren Lock yang bakal aku rasa akan menjadi main forward kita lah untuk saingan akan datang. Seterusnya, kedua pemain ni of course beraksi di liga tempatan, so tidak masalah untuk mereka berada di physical atau intensity saingan Liga Super, dan yang paling penting tidak mempunyai sebarang kontrak bersama klub terdahulu mereka. So, okay guys, ini adalah pendapat aku. Setakat ni tidak ada dikaitkan untuk mana-mana pemain yang bakal untuk mengganti Alto Linus, dan bagi aku posisi Alto Linus tu sememangnya kosong dan perlu untuk digantikan oleh pemain
yang betul-betul layak untuk bersama Sabah FC, yang mempunyai bilang orang keinginan untuk berada di top of the league. So Ardinesh bagi aku adalah merupakan satu individu yang boleh dikatakan cukup layak, yang mampu untuk mengganti Alto Linus. Tapi again, status beliau untuk bersama Sabah FC amat diragui kerana so far update daripada Wikipedia kuat mengatakan dia mungkin akan berada bersama dengan Negeri Sembilan bagi musim akan datang. So position ni perlu difokuskan oleh OKS, sama ada untuk mendapatkan pemain import atau lebih senang untuk mendapatkan pemain tempatan bagi mengisi slot tersebut. Dan untuk Matteo pula guys, ramai yang tidak suka kerana again umur beliau, kerana aksi beliau bersama Melaka United. Aku pun setuju dengan anda juga kerana amat diragui kemampuan beliau setakat ni memang agak menurun jika kita follow semenjak daripada Kelantan tu. Walaupun beliau bersama PJ Patum sebelum tu, kalau kita follow list tu memang kita nampak dia punya prestasi kurang menyenangkan lah. Tapi again, seperti mana yang aku cakap di awal video tadi, aku nampak kegunaan beliau di sini adalah sebagai rotation untuk merehatkan pemain-pemain seperti Darren Lock ataupun mana-mana pemain yang bakal kita ikat untuk mengisi bahagian forward Sabah FC. So kegunaan beliau ni bagi aku tidak akan 100% untuk Sabah FC, tidak akan diletakkan sebagai starting 11 untuk pemain Sabah FC, tapi lebih kepada mungkin super sub ataupun again rotation bagi merehatkan pemain-pemain utama kita. So okay guys, itu adalah pendapat aku mengenai kedua pemain ni. Aku juga ingin mengetahui pendapat kamu. Betulkah? Kamu setujukah dengan pendapat aku, especially untuk Matteo ni? Dan sekiranya kamu ada pendapat lain lagi, sila letakkannya di ruang komentar di bawah. So sehingga kita berjumpa lagi video akan datang guys. So ada satu lagi video untuk rumus perpindahan Sabah FC ni, dan selepas habis semua tu aku akan buat pula squad starting 11 Sabah FC yang bakal diperkenalkan untuk saingan Liga 2023. Bagaimana penggunaan player rumus player tu di dalam squad Sabah FC bagi persediaan 2023. Kita akan membincangkan benda-benda tu, kita akan membincangkan depth squad juga apa segala lah. So berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.